Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah cadangan penukaran nama Jesselton ke kota Kinabalu. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. 6 Mac 1966, cadangan penukaran nama Jesselton kepada kota Kinabalu telah dinyatakan oleh pengerusi Perikatan Sabah dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, yaitu USNO, Tun Mustafa bin Datu Harun pada tahun 1966. Cadangan tersebut telah diutarakan dalam ucapan beliau dalam satu perhimpunan rakyat di Tambunan, Sabah. Di dalam ucapannya, Tun Mustafa menyatakan bahawa nama kota Kinabalu disyorkan supaya ia tidak tersilap dengan Gunung Kinabalu, yaitu gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Nama kota Kinabalu juga dipilih bagi menghormati kaum dusun yang merupakan kaum teramai yang tinggal berdekatan gunung tersebut. Menurut Tun Mustafa lagi, sikap bermegah-megahkan orang-orang asing harus dihapuskan kerana nama Bandar Jesselton itu sendiri sebenarnya diberikan bagi memperingati seorang naib pengerusi syarikat Borneo Utara British di Sabah, yaitu Sir Charles Jessel. Beliau berharap agar anak cucu dan keturunan yang akan datang berbangga dengan perjuangan serta kemajuan yang dilakukan oleh penduduk tempatan di masa lalu. Di samping itu, Tun Mustafa turut mengesyorkan supaya setiap negeri di Malaysia menamakan jalan raya dengan nama negeri-negeri lain di Malaysia. Beliau juga mengesyorkan supaya sebatang jalan raya di ibu kota Kuala Lumpur diberi nama Jalan Kinabalu. Usaha ini diharapkan dapat mengukuhkan lagi persepahaman dan dapat mengingatkan kembali serta mempelajari sejarah tempatan demi menghidupkan semangat kebangsaan. September 1968, penukaran nama Jesselton kepada kota Kinabalu telah dilakukan pada tahun 1968. Ia merupakan kesinambungan daripada cadangan Tun Mustafa bin Datu Harun pada tahun 1966 dalam satu perhimpunan rakyat di Tambunan, Sabah. Kota Kinabalu dinamakan sempena Gunung Kinabalu yang terletak kira-kira 50 km ke arah timur laut bandar yang menjadi mercu tanda negeri Sabah. Kinabalu berasal daripada nama Aki Nabalu. Aki pula bermaksud datuk dan Nabalu ialah nama untuk gunung dalam bahasa dusun. Terdapat juga sumber yang mengatakan bahawa istilah ini berasal daripada Ki Nabalu, yaitu Ki bermaksud ada atau wujud dan Nabalu bermaksud semangat orang mati. Kota ialah perkataan Melayu untuk kubu, pekan atau bandar. Perkataan kota juga digunakan secara tidak rasmi untuk merujuk kepada mana-mana pekan atau bandar.
Nama Kota Kinabalu disyorkan supaya ia tidak tersilap dengan Gunung Kinabalu, yaitu gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain Jesselton, ada beberapa teori lain tentang nama asal Kota Kinabalu. Yang paling terkenal seperti yang dinyatakan sebelum ini ialah api-api atau hanya api. Ia dinamakan seperti itu oleh penduduk tempatan, terutamanya kaum Bajau, sempena memperingati pembakaran pejabat pentadbir British di Pulau Gaya oleh Mat Salleh, serta kejadian pembakaran lain yang biasanya dilakukan oleh Lanun. Terdapat dakwaan bahawa kawasan Kota Kinabalu sekarang sebenarnya dinamakan sempena sungai berdekatan yang dipanggil Sungai Api-Api. Selain api-api, satu lagi nama yang dikatakan ialah Dia Soka, yang bermaksud di bawah pokok kelapa. Penduduk tempatan Bajau menggunakan nama ini bagi merujuk pada sebuah kampung di bahagian selatan bandar yang dipenuhi pokok kelapa. Nama lain ialah Singgamata, yang bermaksud mata transit, tetapi boleh juga diterjemahkan sebagai menyenangkan mata. Ia ialah nama yang diberikan oleh nelayan di Pulau Gaya yang merujuk kepada kawasan yang hari ini merupakan pusat bandar Kota Kinabalu. Hari ini, semua nama ini digunakan sebagai nama jalan atau bangunan di sekitar bandar. Beberapa contohnya ialah Lintasan Dia Soka, Api-Api Center, dan Jalan Singgamata. Syarikat Borneo Utara British, SBBUB, telah mengesahkan sebuah penempatan kecil di kawasan yang dikenali sebagai Teluk Gaya yang didiami oleh suku kaum Bajau. Penempatan pertama telah dibakar dan dimusnahkan oleh pejuang kebebasan Bajau, yaitu Mat Salleh, pada tahun 1897. Selepas kemusnahan Pulau Gaya, SBBUB pada asalnya memutuskan untuk berpindah ke Teluk Gentisan pada tahun 1898. Apabila ia didapati tidak sesuai perseruan Jaya Tanah, Encik Henry Walker telah menggantikannya dengan sebuah tapak seluas 30 ekar, dan SBBUB telah berpindah ke sebuah perkampungan nelayan yang dinamakan Api-Api pada tahun 1899. Ia dipilih kerana terletak berhampiran dengan perkhidmatan kereta api Borneo Utara dan merupakan pelabuhan semula, jadi yang dilindungi daripada angin. Pusat pentadbiran yang baru ini dinamakan Jesselton, selaras dengan nama Tuan Charles Jessel, yang merupakan naib pengerusi SBBUB pada ketika itu. Jesselton telah menjadi sebuah pos perdagangan utama Borneo Utara pada ketika itu, dengan perdagangan getah, rotan, madu, dan lilin giat dijalankan. Kereta api baharu telah digunakan bagi mengangkut barang-barang ke pelabuhan Jesselton. Kebangkitan orang Melayu
dan bajau pada masa itu tidak begitu ketara, dan SBBUB juga bekerja keras untuk membentras ancaman lanun yang telah lama berlaku di rantau ini. Ketika Perang Dunia Kedua, British telah membakar bandar Jesselton untuk mengelakkannya jatuhnya ke tangan Jepun. Ketika pendudukan tentera Jepun, nama Jesselton telah ditukar kepada api. Beberapa pemberontakan terhadap pentadbiran tentera Jepun berlaku ketika itu, terutamanya pada 10 Oktober 1943 yang dilakukan oleh gerila Kinabalu yang terdiri daripada penduduk tempatan. Ianya dipatahkan oleh tentera Jepun selepas pemimpinnya, Albert Kwok, ditangkap dan dihukum bunuh pada tahun 1944. Bandar ini dimusnahkan sekali lagi oleh tentera bersekutu, dibom siang dan malam selama lebih 6 bulan. Sebagai sebahagian daripada kempen Borneo pada tahun 1945, kemusnahan teruk bandar Jesselton menyaksikan hanya tinggal 3 bangunan yang kekal berdiri pada masa tersebut. Perang di Borneo Utara berakhir dengan penyerahan diri tentera darat Jepun yang ke-37 oleh Letnan Jeneral Baba Masao di Labuan pada 10 September 1945. Selepas perang tamat, SBBUB kembali untuk mentadbir Jesselton, tetapi tidak mampu untuk membiayai kos pembinaan semula yang sangat besar. Kawalan Borneo Utara diserahkan kepada mahkota British Crown Colony pada 15 Julai 1946. Kerajaan kolonial baru telah dipilih bagi membina semula Jesselton sebagai pusat pemerintahan baru, selain daripada Sandakan yang juga telah dimusnahkan sewaktu perang. Pada tempoh 1948 hingga 1955, sebuah pelan pembangunan semula dan pembangunan untuk Borneo Utara telah ditubuhkan oleh kerajaan British. Kerajaan British telah meluluskan dana sebanyak 6,051,939 pound sterling hingga 2,232,882 pound sterling bagi membina semula dan 3,819,57 pound sterling bagi pembangunan baru. Jalan raya telah dibina, pelabuhan dibersihkan dan lapangan terbang diperbaiki. Pembangunan semula pekan dan sektor pertanian juga diberikan tumpuan. Roy Edargo Perry, pengarah pendidikan pertama, telah dilantik untuk menyediakan pelan 5 tahun bagi pembangunan pendidikan. Apabila Borneo Utara bersatu dengan Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu bagi membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963, negeri ini bertukar nama dan dikenali sebagai Sabah. Dengan Jesselton kekal sebagai pusat pemerintahan utama, penukaran nama Jesselton kepada Kota Kinabalu telah dilakukan pada 30 September 1968 dan menerima status bandaraya daripada Kerajaan Malaysia pada 2 Februari tahun 2000.